Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, sementara kita menunggu masuknya fardu Jumaat pada tengah hari ini, marilah kita mendengar sedikit peringatan yang telah Allah rakamkan di dalam Al-Quran dan juga yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Di antaranya para jemaah sekalian, saya nak berkongsi dengan para jemaah tentang nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia yang kita duduk. Dunia yang kita duduk pada hari ini, dunia yang kita diami pada hari ini, dunia yang mana kita tinggal untuk mencari rezeki pada hari ini. Rasulullah telah menyatakan dengan beberapa perkara. Kita mendengar perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tahulah bagaimana kita nak hidup di atas muka bumi ini di samping mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah mengangkat darjat kita, di samping Allah membalas kita dengan syurga, dan Allah menggembirakan kita. Tuan-tuan dan puan Allah, ada di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dunia ini, iaitu wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'u hazi. Demi Allah, tidaklah sekiranya salah seorang daripada kalian mencelupkan jari kalian di dalam lautan, kemudian kalian angkat balik jari kalian. Air lautan yang melekat di hujung jari inilah nikmat dunia, sedangkan yang tertinggal ataupun yang berbaki di lautan itu adalah nikmat hari akhirat. Kalaulah ada dalam masjid ini, di kalangan kita ada yang orang yang paling kaya di atas muka bumi sekalipun, kamu hanya memiliki nikmat di hujung jari, padahal nikmat yang tertinggal di tengah lautan itu adalah nikmat di hari akhirat. Betapa banyaknya Rasulullah nyatakan nikmat di hari akhirat lebih banyak daripada apa yang kita dapat di atas muka bumi. Itu di antara hadis yang pertama. Di antara hadis yang kedua pula, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat keluar pergi menuju ke pasar, dan di dalam perjalanan Rasulullah terjumpa dengan seekor bangkai kambing, yang mana bangkai kambing tersebut telinganya cacat. Bila Rasulullah terjumpa bangkai kambing ini, Rasulullah berkata kepada sahabat, ayyukum yuhibbu ana hadza lahu bidirham. Wahai sahabat, hendakkah kamu aku berikan bangkai ini dengan harga 1 dirham? Jadi Rasulullah tawarkan kepada sahabat. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang menginginkan bangkai ini, malah para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami bayar 1 dirham sekalipun, kami dapat memiliki bangkai kambing ini, kami nak buat apa? Kami nak makan pun tak boleh, sebab dia telah menjadi bangkai. Tidak ada seorang sahabat pun yang menginginkan walaupun ditawarkan dengan harga 1 dirham. Kemudian Rasulullah bersabda kali kedua, atuhibbuna annahu lakum. Bagaimana pula aku berikan secara percuma, tak payah bayar 1 dirham. Kamu ambil bangkai ini dan kamu bawa balik. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia bangkai ya Rasulullah, dan kalaulah kambing ini masih hidup, dia masih tidak ada harga sebab telinga dia cacat. Maksudnya tidak ada seorang sahabat pun yang nak, sama ada bayar 1 dirham, sama ada diberikan percuma. Kemudian Rasulullah bersabda kali ketiga, fa wallahi la dunya ahwanu 'alallahi man haza 'alaikum. Demi Allah,
Dunia yang kamu duduk sekarang ini lebih hina daripada bangkai kambing yang kamu tak nak ni. Bangkai kambing yang bagi 1 dirham kamu tak nak. Bangkai kambing yang diberikan secara percuma kamu tak nak. Tetapi kalau kamu nak tahu, dunia yang kamu duduk pada tengah hari ini lebih hina daripada bangkai kambing yang sahabat lihat. Tuan-tuan, inilah perumpamaan yang Rasulullah bagi tahu. Satu, nikmat yang sedikit. Yang kedua, dunia ni betapa hinanya, lebih hina daripada bangkai kambing tadi. Kemudian yang ketiga, dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersama Ibnu Umar. Ibnu Umar ni adalah anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar sambil memegang bahu Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah berkata, kun fid dunya ka'anna raribu au abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, kamu hiduplah di atas muka bumi ini sebagaimana seorang pengembara. Apa maksud pengembara, tuan-tuan? Pengembara ialah orang yang tidak akan duduk tetap, tidak akan duduk kekal. Mereka akan pergi ke satu tempat yang lain, mereka akan pindah dan pindah ke tempat yang lain. Samalah macam kita. Kita ini diibarat sebagai pengembara. Sebab tempat yang kekal untuk kita adalah di hari akhirat. Dunia ini hanyalah jambatan dan dunia ini hanyalah sementara. Daripada 3 hadis yang dibacakan tadi para jemaah, mungkin tertanya kepada saya, Ustaz, kita nak buat apa sekarang ni? Dunia yang kita duduk ni begitu hina. Dunia yang kita duduk ni nikmat yang terlampau sedikit. Jadi bagaimana kita nak duduk di atas muka bumi ini? Berkemungkinan kita akan duduk 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Jadi perkara apakah yang perlu kita ambil pengajaran daripada ketiga-tiga hadis ini? Perkara ini para jemaah sekalian dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita seorang Islam nak hidup di atas muka bumi yang hina? Bagaimana kita sebagai seorang Islam yang nak mengecapi nikmat yang hanya sedikit? Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wahai orang-orang beriman, kamu lakukanlah 4 perkara. 4 perkara inilah saya akan kongsikan dengan para jemaah. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, kamu lakukan 4 perkara ini di atas muka bumi, Allah angkat darjat kamu, Allah masukkan kamu ke dalam syurga, Allah timpa berlipat gali gandakan ganjaran kamu, dan yang terakhir Allah elakkan kamu daripada azab yang pedih. Asalkan kita lakukan 4 perkara yang begitu mudah. Tuan-tuan dan puan Allah, perkara yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab wasiatnya. Yang pertama, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ana hazihid dunya sud majar al-abrar. Kamu jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Kita nak berniaga apa, tuan-tuan? Imam Ibnu Qudamah menyatakan, jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Kita akan tertanya-tanya sebab Imam Ibnu Qudamah hanyakan perkara tersebut, dia tak jelaskan. Jadi kita akan tertanya-tanya, Ustaz, kita nak berniaga apa? Jual nasi ayam ke jual burger? Kita nak berniaga apa, tuan-tuan? Rupa-rupanya perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah berada di dalam Al-Quran. Beruntunglah orang yang suka membaca Al-Quran. Rupa-rupanya antara kita dengan Allah ada perniagaan yang kita kena uruskan. Antara kita dengan Allah, kita kena berniaga. Perniagaan ini bukan dilimitkan kepada manusia sahaja, bukan antara kita sahaja, tetapi dengan Allah kita kena berniaga. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-29 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menunaikan solat, orang-orang yang menginfakkan hartanya secara terus terang ataupun bersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi. Apakah perniagaan dia? Baca Quran. Kita tengok, guntunglah para jemaah yang datang awal. Orang yang datang awal selalunya dia tak buang masa, dia akan baca Al-Quran. Al-Quran itulah perniagaan kamu dengan Allah. Yang kedua, solat. Selepas ini kita solat berjemaah. Beruntunglah orang yang boleh berjemaah di masjid. Solat itu perniagaan antara kita dengan Allah.
Dan yang ketiga ialah menginfakkan harta kamu. Beruntunglah para jemaah yang mana datang tabung dekat depan dia masukkan duit. Itulah perniagaan kamu dengan Allah. Dan Allah menjanjikan yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan itu perniagaan yang tidak akan rugi. Kita berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Kita berniaga dengan manusia bukan setakat rugi, modal pun tak balik. Tapi berniaga dengan Allah, itu ayat yang pertama di dalam Al-Quran. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, innallaha yastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman, baik daripada dirinya ataupun hartanya, bi anna lahumul jannah. Allah balas pula dengan syurga. Segala amal ibadat kita Allah terima, Allah beli. Dan Allah menjanjikan segala amal ibadat kamu Allah terima, Allah beli, dan Allah balas pula dengan syurga. Punyalah hebat. Inilah antara perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qudamah. Dia mengatakan kita duduk di atas muka bumi, kita berniagalah dengan Allah. Perniagaan yang akan menyebabkan kamu diberikan ganjaran, iaitu syurga. Ayat yang ketiga. Berapa banyak ayat tuan-tuan perniagaan. Ayat yang ketiga, Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku kabarkan satu jenis perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Dalam ayat tersebut Allah nak bagi tahu satu rahsia, yang mana satu jenis perniagaan kalau kamu lakukan, kamu akan dielak daripada azab yang pedih. Para jemaah sekalian, kalau tuan-tuan baca pada surah tersebut, tuan-tuan pasti akan baca ayat itu sampai habis. Sebab jawapannya adalah selepas daripada ayat tersebut. Sebab itu hebat bila orang banyak membaca Al-Quran, dia banyak mengetahui tentang perkara-perkara ini. Dinyatakan bahawasanya dalam ayat tersebut Allah berfirman, apakah amalan-amalan ataupun perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Kejap tuan-tuan, saya punya terkeluar daripada tempat. Surah At-Taubah ayat ke-111 tadi, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Yang bermaksud kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kamu berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Yang ketiga, kamu menginfakkan harta kamu di jalan Allah. Inilah rahsia perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Mudah. Perkara pertama kita dah buat dah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perkara kedua, berjihad di jalan Allah. Yang ni belum boleh buat, Ustaz, belum sempat pergi Palestin. Tetapi yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antaranya perkara-perkara yang akan dapat menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Itu dinyatakan dalam surah As-Saff ayat 10 hingga ke 12. Jadi itu di antara 3 ayat yang sempat saya kongsikan dengan para jemaah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, di antara lain ada satu ayat yang mana Allah jelaskan di dalam Al-Quran satu perniagaan yang rugi. Rupanya ada juga ayat perniagaan yang rugi. Ayat yang mana? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, iaitu merekalah yang membeli kesesatan dan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak mendapat keuntungan, malah mendapat kerugian. Siapakah golongan ini? Golongan yang beramal, beribadah kepada Allah tanpa mendapat petunjuk daripada Allah. Mereka beribadat tanpa mendapat hidayah daripada Allah. Mereka beribadat tidak mengikuti sunnah. Mereka beribadat tanpa ada ilmu. Orang-orang inilah yang berniaga dengan Allah yang tidak akan mendapat keuntungan. Jadi inilah di antara perniagaan yang boleh kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, satu lagi contoh perniagaan yang hebat,
yang mana para Rasulullah pernah bagi tahu. Satu ketika Rasulullah dengan para sahabat bermusafir. Sampai di satu tempat, para sahabat ini ternampak sahabat yang lain yang sibuk mencari rezeki, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, keluar gelap balik pun gelap, kadang-kadang keluar tak balik-balik. Para sahabat mengatakan, kenapa sahabat ini sibuk sangat cari rezeki? Sibuk kena pergi kerja. Bukankah rezeki telah ditetapkan oleh Allah? Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidak ada benda yang bergerak ataupun yang bernyawa di atas muka bumi ini melainkan telah ditetapkan rezeki kepadanya. Jadi para sahabat seperti pelik tengok sahabat lain pergi kerja, sibuk sangat cari kerja, seolah-olah pergi kerja ni jadi dosa pula. Rasulullah mendengar perkara tersebut. Jadi Rasulullah jelaskan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sirara fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari rezeki, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, keluar gelap balik gelap, dalam masa yang sama dia mempunyai anak kecil yang sedang dijaga, dia cari rezeki sebab nak membesarkan anaknya, dia mencari rezeki kerana nak bagi keselamatan kepada anaknya, dia mencari rezeki kerana nak bagi makan dan minum kerana anaknya, itu adalah fi sabilillah. Itulah perniagaan kamu dengan Allah. Selagi mana kamu pergi dan selagi mana kamu belum pulang, kamu dikira fi sabilillah. Itulah perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaiqaini kabiran fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari rezeki, keluar pagi balik petang, keluar gelap balik gelap, keluar gelap balik tak balik-balik. Orang-orang yang begini ketika mana mencari rezeki dalam keadaan menjaga kedua orang tuanya. Dia memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia memberikan penginapan, dia berikan keselamatan, dia menjaga orang tuanya, mencari rezeki semata-mata untuk menjaga orang tuanya. Rasulullah mengatakan fi sabilillah. Itulah perniagaan kamu dengan Allah. Selagi mana kamu belum pulang, kamu dikira fi sabilillah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffu fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar mencari rezeki dalam keadaan untuk meningkatkan diri sendiri, untuk tidak menyusahkan orang, untuk supaya tidak meminjam-minjam, untuk mendapatkan rezeki untuk diri sendiri, itu dikira fi sabilillah. Nampak? Ni antara kehebatannya. Jangan ingat orang pergi kerja ni bukan amalan. Orang yang pergi kerja ini selagi mana dia ada anak, dia menjaga kedua ibu bapanya, dia mencari rezeki untuk dirinya sendiri, itu dikira fi sabilillah. Sepanjang-panjang kamu keluar mencari kerja, mencari rezeki adalah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana kharaja yas'a riya wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Barang siapa yang keluar mencari rezeki dalam keadaan riya, ujub, mengumpulkan harta kekayaan, cintakan kepada dunia, itu adalah fi sabilis syaitan. Itu adalah jalan syaitan, tak ada kena-mengena dengan Allah. Jadi kita boleh berbangga, kita jemaah, kita keluar mencari rezeki sebenarnya adalah amalan yang boleh kita lakukan selagi mana nawai itu kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkara yang kedua. Perkara pertama, jadikan dunia ini sebagai tempat perniagaan. Perkara yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, kamu jadikanlah dunia ini wahal bahas sabaq bainal qiram al ahyar. Jadikan dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Jemaah akan tanya saya, ustaz, kita nak lumba apa ni? Lumba lari ke lumba makan burger paling banyak? Kita nak lumba apa ni? Perkara yang Imam Ibnu Qudamah nyatakan hanyalah jadikan dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Rupa-rupanya perlumbaan ini juga terkandung di dalam Al-Quran. Hebat sungguh Al-Quran ni. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud, sesungguhnya setiap umat mempunyai kiblat yang tersendiri. Maka di mana saja kamu berada, kamu hadapkan diri kamu kepada kiblat tersebut. Fastabiqal khairat aina ma takunu. Bersegeralah, berlumba-lumbalah
melakukan amalan di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada, kita kena berlumba-lumba beramal, berlumba-lumba beribadah kepada Allah. Cuma akan timbul persoalan, Ustaz, kita nak lumba apa sebenarnya ni? Tuan-tuan dengar, dalam Al-Quran Allah nyatakan perlumbaan pertama yang boleh kita lakukan. InsyaAllah kamu lakukan perlumbaan yang pertama, Allah angkat darjat kamu, Allah cintakan kepada kamu, dan Allah akan berikan satu ganjaran yang hebat. Apakah perlumbaan yang pertama? Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumbalah mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala adalah perlumbaan pertama kita ketika mana kita masih hidup. Jangan kita lupa, kita mencari keampunan daripada Allah. Sekiranya kita dapat, insya-Allah limpah rahmat kurnia Allah akan diberikan kepada kamu, sebab kamu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlumbaan yang pertama Allah nyatakan dalam Al-Quran. Perlumbaan yang kedua, perlumbaan kedua dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlumba-lumbalah kamu mengimarahkan rumah-rumah Allah. Tuan-tuan boleh berbanggalah yang mana duduk dalam rumah Allah pada tengah hari ini. Sebab Rasulullah bagi tahu, antara ganjaran yang paling hebat apabila orang-orang itu berlumba-lumba mengimarahkan rumah Allah. Mengimarahkan rumah Allah ni bukanlah disyariatkan kita tidur rumah Allah 24 jam. Kita kena mengimarahkan rumah Allah mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan, mengikut program-program yang telah ditetapkan. Jadi orang-orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, kamu akan dapat ganjaran yang paling hebat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqwa. Masjid adalah rumah orang-orang bertakwa. Dan Allah berjanji, barang siapa yang menjadikan rumah Allah rumah yang kedua, kalau dia tak datang masjid, dia jadi risau. Barang siapa yang mengimarahkan rumah Allah, dan barang siapa yang menjadikan rumah Allah rumah yang kedua, wal wajari ala siratin ila ridwanillahi ilal jannah, Allah janji kepada kamu, kamu akan dipermudahkan lalu titian sirat dan dimasukkan terus ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan, berbanggalah kita boleh mengimarahkan rumah Allah, dan berbanggalah orang yang paling awal datang dekat masjid. Orang yang mengimarahkan rumah Allah inilah yang Allah janji kepada kamu, kamu akan lalu titian sirat dengan mudah, masuklah ke dalam syurga. Kita baca tentang kitab sirat, menangis kita tuan-tuan. Dinyatakan ada yang lalu titian sirat dalam keadaan merangkak, mengesut, menangis, tak boleh berjalan, yang mana semuanya menjadi satu kesusahan kepada mereka. Tapi disebabkan kamu mengimarahkan rumah Allah, Allah jamin kamu lalu titian sirat dengan mudah. Itu perlumbaan yang kedua. Perlumbaan yang ketiga, berlumba-lumbalah membawa orang ke dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, kita ada masa, ada peluang nampak sahabat, tarik dia masuk dalam majlis ilmu. Sebab apa kena berlumba-lumba tarik orang dalam majlis ilmu? Sebab apabila orang itu mendapat hidayah, kamu akan dapat satu ganjaran yang memang hebat. Kita bacakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak." Demi Allah, sekiranya salah seorang daripada kamu mendapat hidayah disebabkan kamu, maksudnya kita bawa sahabat kita duduk dalam majlis ilmu, daripada dia tak solat dia pergi solat, daripada tak puasa dia berpuasa, daripada lakukan maksiat dia tinggalkan maksiat, disebabkan dia dapat hidayah dalam majlis ilmu. Rasulullah mengatakan, man min an yakuna laka khumrun na'an, itu lebih baik daripada seekor unta yang berwarna merah. Unta warna merah ni macam mana tuan-tuan? Bukanlah bulu dia warna merah. Unta berwarna merah adalah perumpamaan yang paling hebat. Kalau ditawarkan kepada kamu Masjid Al-Irsyad ini dengan unta, tuan-tuan akan pilih unta lagi. Sebab unta ini perbandingan yang cukup hebat. Jadi bagi orang yang membawa orang lain, ketika mana seseorang itu duduk dalam majlis ilmu, dia dapat hidayah disebabkan kita yang membawanya, kamu mendapat ganjaran melebihi unta yang berwarna merah. Sebab itu kita kena berlumba-lumba
Nampak sahabat yang tak pernah datang masjid, ajak datang masjid. Jadi pula sama juga, kita ada grup WhatsApp dah bagi tahu ada majlis ilmu, kita sebarkan majlis ilmu tersebut. Semoga orang yang membacanya mendapat hidayah dan hadir. Apabila dia berubah daripada tidak baik kepada baik, kamu akan dapat ganjaran. Berlumba-lumbalah membawa orang ke dalam majlis ilmu. Itu tentang perkara yang kedua. Jadikan dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Perkara yang ketiga. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa mudzara al-taqwa liyum al-qarra. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam untuk kamu tuai di hari akhirat kelak. Tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, kita nak tanam apa? Nak tanam ubi kayu ke ubi keledek? Apa barang ubi? Kita nak tanam apa, tuan-tuan? Imam Ibnu Qudamah hanya nyatakan, jadikan dunia ini tempat bercucuk tanam. Rupa-rupanya perkara ini juga terkandung di dalam Al-Quran. Sungguh hebat Al-Quran ini para jemaah. Tuan-tuan bacalah. Banyak maklumat yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Termasuklah benda yang kita nak tanam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, man kana yuridu harsal akhiratin nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang mengkehendaki amal ibadahnya mendapat ganjaran untuk hari akhirat kelak, Allah akan menjadikan amal ibadat itu untuk hari akhirat kelak. Kamu buat di atas muka bumi, kamu akan tuai di hari akhirat. Kamu banyakkan tanam di atas muka bumi, hasil itu kamu akan nampak di hari akhirat. Tuan-tuan, kita nak tanam apa? Rasulullah SAW bersabda 3 perkara. 3 perkara ini saya jelaskan para jemaah dan kita dah buat dah pun. Rupa-rupanya apa yang kita buat akan mendatangkan hasil di hari akhirat kelak. Apakah 3 perkara tersebut? Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Yang pertama, barang sesiapa yang meringankan kesusahan orang lain, Allah akan meringankan kesusahan kamu di hari akhirat kelak. Kita duduk dalam berjemaah. Setiap mana jemaah lain ada kesusahan, kita bantu. Kita ada sahabat, kita ada sanak saudara, kita ada banyak rakan-rakan. Ketika mana mereka memerlukan bantuan, kita bantu mereka, kita kurangkan kesusahan mereka, Allah akan balas. Kesusahan kamu juga akan dikurangkan di hari akhirat kelak. Kita dah buat dah, tuan-tuan. Kita dah buat dah. Perkara yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengeluarkan seseorang daripada kesulitan, Allah keluarkan kamu ketika mana kamu sulit di hari akhirat kelak. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita tolong sahabat kita, kalau kita tak tolong kemungkinan dia akan mati. Kalau kita tak tolong, mungkin dia tengah terima musibah lagi besar. Kalau kita tak tolong, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh keluar daripada kesulitan. Hanya kita yang boleh keluarkan dia. Ketika mana kamu keluarkan mereka ini dalam kesulitan, kerana Allah akan keluarkan kamu ketika mana kamu sulit di hari akhirat kelak. Kita dah buat dah perkara ni. Cuma kita baru tahu inilah benda yang kita kena tanam, kita kena lakukan di atas muka bumi Allah. Dan perkara yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib manusia-manusia lain, Allah tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat, kita duduk dalam berjemaah, kita nampak aib orang lain, jangan kita ceritakan. Kita tutup, kita halang daripada orang bercerita-ceritakan tentang aib orang lain. Ketika mana kamu lakukan perkara tersebut, Allah tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Allah bantu kita sebab perkara ini kita lakukan di atas muka bumi. Dan saya tambah lagi satu. Ada satu perkara, kalau kita lakukan di atas muka bumi, Allah sediakan satu istana di dalam syurga. Apa lagi yang kita nak? Istana ni diberikan kepada hamba-hamba Allah yang tanam di atas muka bumi. Agak-agak apa dia, tuan-tuan? Kita bacakan. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahil masjid walau kamashasi qatatin libaidiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sangka burung sekalipun,
Allah akan membina sebuah istana untuk kamu di hari akhirat kelak. Maksudnya rumah-rumah Allah di atas muka bumi, masjid, surau, apa saja rumah-rumah ibadat, rumah-rumah Allah, kalau kita infakkan walaupun sebesar sangka burung sekalipun, dalam hadis atau dalam penjelasan yang lain mereka mengatakan walaupun dengan sebiji batu bata, apa yang kamu infakkan untuk menghidupkan, membina rumah-rumah Allah, Allah akan sediakan satu istana yang khusus untuk kamu. Tapi kalau kamu kedekut nak infakkan duit untuk membina rumah-rumah Allah, kamu tidak akan disediakan istana di dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, apabila datangnya untuk tawaran membina rumah-rumah Allah, kitalah orang yang pertama. Tak kiralah berapa jumlah, asalkan ada juga sumbangan daripada kita lillahi ta'ala kepada Allah, supaya boleh dimanfaatkan. Walau sebesar mana sekalipun, pada sisi Allah, dia tidak akan membezakan. Yang membezakan keikhlasan manusia. Sebab itu jangan kita lepaskan peluang. Bina rumah-rumah Allah di atas muka bumi, Allah akan bina sebuah istana untuk kamu di dalam syurga nanti. Itulah di antara perkara yang boleh kita tanam di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan dan puan Allah, kita lihat Rasulullah SAW pernah diperlihatkan ketika mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bulan ni lah Isra' Mi'raj. Dalam satu peristiwa, Rasulullah diperlihatkan dengan beberapa golongan. Ada satu golongan yang Rasulullah lihat, golongan tersebut dia menanam pada hari yang sama, tumbuh pada hari yang sama, berbuah pada hari yang sama, dituai pada hari yang sama, tumbuh lagi, tuai lagi, tumbuh lagi. Jadi Rasulullah tengok pelik. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa kena dengan golongan ini? Mereka tanam pada hari yang sama, tumbuh pada hari yang sama, berbuah pada hari yang sama, tuai pada hari yang sama, malah tumbuh lagi, lalu dipetik tak habis-habis. Lalu Jibril menjawab, ya Rasulullah, golongan yang kamu nampak itu adalah golongan yang mana mereka duduk di atas muka bumi, mereka berjihad di jalan Allah, mereka syahid di jalan Allah. Allah berikan mereka ganjaran yang mana Allah lipat kali gandakan ganjaran tersebut, dan mereka tuai takkan habis-habis. Itulah ganjaran yang mereka akan dapat sebab mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Ketika mana di hari akhirat kelak, kamu tuailah banyak mana kamu nak tuai. Itu di antaranya apa yang Rasulullah ceritakan. Di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan duit 10 sen yang tuan-tuan masuk dalam tabung yang berjalan ni tuan-tuan, kalau ada tabung berjalan, tuan-tuan masukkan 10 sen, sudah tuan-tuan boleh berbangga dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berikan perumpamaan bagi orang yang suka bersedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, yang mana Allah menceritakan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Samalah seperti kama salihabbatin anbatat sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Samalah seperti sebiji benih yang kamu tanam, lalu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Itulah yang kamu akan tuai di hari akhirat kelak. Begitu banyaknya ganjaran yang Allah berikan terhadap duit, harta yang kamu infakkan di jalan Allah. Dia akan tumbuh dan akan berlipat kali ganda, dan kamu akan nikmat, kamu akan terima di hari akhirat kelak. Itu di antara perumpamaan yang Allah jarakamkan di dalam Al-Quran. Asalkan duduk di atas muka bumi Allah, kita tanamlah perkara-perkara ini. Tanamlah sebanyak mungkin dengan perkara-perkara ini, kita akan tuai di hari akhirat kelak. Dan yang keempat, yang terakhir, Imam Ibn Qudamah mengatakan yang keempat, yang pertama tadi adalah tentang perniagaan, yang kedua tentang perlombaan, yang ketiga tentang menanam, yang keempat, Imam Ibn Qudamah mengatakan, wama hal tahsil azzal lis safar allazi laisa ka asfar. Jadikan dunia ini sebagai tempat sediakan bekalan untuk satu perjalanan yang cukup panjang. Tuan-tuan, kita ada satu perjalanan yang cukup panjang yang kita perlu lalui, dan perjalanan itu tidak pernah dilalui oleh mana-mana manusia sekalipun. Tidak ada manusia pernah melalui perjalanan tersebut. Jadi untuk kita kena lalu dan sediakan perkara ini. Apa yang kita nak sediakan para jemaah sekalian?
Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kita nak sediakan ini. Pertama, sebelum ceritakan tentang hadis, kita lihat perkara ini dirakamkan juga di dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-20 hingga 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai, dunia yang kamu suka ini, dunia yang cukup mewah ini sebenarnya akan habis. Akan habis. Wa tazarunal akhirah, dan kamu semua lalai untuk sediakan bekalan untuk hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kita kalau nak balik kampung, kita pandai sediakan macam-macam bekalan. Lebih-lebih orang yang ada anak kecil, air panas, air suam, nestem, pamper, separuh kereta tu untuk anak, pandai kita sediakan. Dan pada orang-orang muda, sediakan untuk bekalan hari tua, pandai pula untuk sediakan hari tua. Tapi untuk bekalan di hari akhirat, tidak ada manusia yang sediakan. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, manusia, sedarlah wahai manusia yang lalai. Kitalah dia. Kitalah yang lalai ni. Kemudian Allah berfirman pula dalam surah Al-Insan ayat ke-27. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa mencintai dunia, yang mana dunia ini akan habis, dan mereka sebenarnya lupa ataupun tidak hiraukan untuk sediakan satu bekalan yang cukup panjang. Kita tak sediakan. Dan ayat yang ketiga Allah nyatakan, kalau kita tahu pada tengah hari ini, kita akan sediakan bekalan itu terus. Kita akan sediakan terus. Allah berfirman dalam surah At-Takasur ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya kamu tahu tentang perkara yang akan jadi pada masa akan datang dengan yakin, sudah pasti kamu sediakan bekalan sekarang juga. Bekalan apa yang kita nak sediakan, tuan-tuan? Tuan-tuan, ketika mana kita duduk dalam masjid pada tengah hari ini tahun 2024, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlalu 1400 tahun dahulu. Para sahabat, orang-orang yang hidup sezaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang duduk di dalam kubur melebihi usia mereka. Melebihi usia mereka. Dan di kalangan mereka yang duduk dalam kubur ada dua golongan. Golongan pertama, golongan yang sempat sediakan bekalan. Golongan ini apabila duduk dalam kubur Allah dengan bekalan-bekalan yang ada, mereka hidup dengan selesa, mereka hidup dalam terang-terangan, mereka hidup dalam bergembira, dan mereka tidak menghiraukan bilakah kiamat itu akan berlaku. Kalaulah kiamat itu 1,000,000 tahun lagi pun mereka tidak kisah. Tetapi pada golongan yang tidak sediakan bekalan, mereka diseksa, diazab di dalam kubur, dan mereka mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bilakah kiamat nak tiba, ya Allah, bilakah kiamat nak tiba, ya Allah, cepatkanlah kiamat itu. Mereka mengharapkan kiamat itu cepat sampai sebab mereka tidak sediakan bekalan. Padahal mereka tahu kiamat itu lebih azab daripada mereka. Rasulullah ceritakan antara golongan yang selesa, golongan yang bergembira ini yang telah buat bekalan, antara bekalan yang mereka bawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza mata al-insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalan-amalannya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan kamu, dan juga ilmu yang dimanfaat. Perkara inilah yang menyebabkan para orang yang berduduk di dalam kubur, yang mana hidup pada zaman Rasulullah 1400 tahun dahulu dengan bekalan yang ada, mereka bergembira sehingga kini, dan mereka tidak hiraukan bilakah kiamat itu nak datang. Tuan-tuan, ada seorang wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ibunya baru meninggal dunia. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis, wanita ini datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi aftulitat nafsaha walam tus. Ya Rasulullah, ibuku baru meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan banyak harta dan tidak meninggalkan satu wasiat pun. Aku tidak tahu bagaimana nak menguruskan harta-harta yang banyak ini. Ya Rasulullah, adakah boleh harta ini aku kembalikan kepada ibuku yang telah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Rasulullah kata, na'am. Naam, ibu kamu memang mengharapkan harta-harta yang ditinggalkan di atas muka bumi dikembalikan kepadanya, kerana itulah bekalan untuknya. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran,
dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah menceritakan ketika mana orang-orang yang diambil nyawanya oleh para malaikat maut, ketika itu sedangkan hartanya masih banyak, hartanya masih bertimbun-timbun, harta itu tidak dikembalikan kepada Allah. Dia lupa untuk mewakafkan harta-harta tersebut. Ketika mana malaikat maut nak cabut nyawanya, dia berkata kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami, panjangkanlah usia kami, tambahkanlah seminit pun jadi, Ya Allah, kami nak bersedekah. Tetapi Allah tidak akan panjangkan usianya, lalu dicabut nyawanya oleh para malaikat. Dan ketika mana dia dikebumikan sedangkan harta masih banyak di atas muka bumi, mereka mengharapkan supaya anak yang ada kembalikan kepada mereka. Rasulullah mengatakan, kamu kembalikanlah harta-harta ini kepada ibu kamu akan menjadi gembira sebab bekalan ini mereka perlukan. Lalu wanita ini mengatakan, baik ya Rasulullah, aku sedekahkan harta ini kepada ibuku. Rasulullah bagi tahu tuan-tuan, sekiranya kita meninggal dunia dalam keadaan kita meninggalkan anak-anak soleh, kita boleh bergembira sebab anak-anak soleh, anak-anak yang beriman boleh selamatkan kita daripada apa yang kita dilalaikan di atas muka bumi. Tapi kalau kita setakat tinggalkan anak yang bernama Saleh, mereka tidak akan lakukan perkara ini. Mereka akan menghabiskan harta-harta yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita dapat anak yang beriman, anak yang soleh, dia akan kembalikan harta-harta yang kita tinggalkan untuk kita. Sebab itulah bekalan yang kita perlukan. Sedangkan kita di atas muka bumi, Allah nyatakan kita ni dilalaikan. Kita ni dilalaikan. Kita sayangkan kepada harta. Kita jangkakan kita akan hidup lama. Tetapi kita lupa ajal dan maut tidak akan menunggu. Kamu minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur, Allah tidak akan panjangkan umur kamu. Tetapi beruntunglah bagi orang yang meninggalkan anak yang soleh. InsyaAllah anak itu boleh membantu kamu. Sama juga tuan-tuan, riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Perkara ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lelaki ini berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, anna abi mata wa tarak mala'an walam tus. Ya Rasulullah, bapaku baru meninggal dunia ya Rasulullah, sedangkan harta banyak, terlampau banyak, aku tak tahu apa, dan tidak ada satu nasihat, tidak ada satu wasiat yang ditinggalkan untuk aku uruskan harta ni. Ya Rasulullah, agak-agaknya ya Rasulullah, kalau aku sedekahkan harta ni kepada bapaku sampai ataupun tidak. Rasulullah mengatakan, Naam, ayah kamu memang mengharapkan harta ni dikembalikan kepadanya. Kalau kamu anak yang soleh, kamu anak yang baik, kamu cintakan kepada kamu, bapa kamu, kamu kembalikan harta ni kepada bapa kamu. Lalu laki ini mengatakan, baik ya Rasulullah, aku kembalikan harta ini kepada bapaku. Tuan-tuan, kalau kita dapat anak soleh bagi dia, kita gembira. Tapi kalau kita tidak ada, kita tidak ajar dengan agama, inilah bekalan yang kita sia-siakan. Termasuklah perkara yang ketiga. Dalam perkara yang ketiga, iaitu seorang wanita, dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan ibu dan bapanya meninggal dunia. Dan ibu dan bapanya meninggalkan banyak ladang-ladang tanaman, banyak ladang-ladang ternakan, banyak tanah, terlampau banyak. Lalu wanita ini bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ibuku meninggal, takkan hartanya punyalah banyak, tanaman-tanaman banyak, binatang ternakan banyak. Ya Rasulullah, apa yang boleh aku manfaatkan? Rasulullah mengatakan, kamu kembalikanlah kepada mereka, mereka akan bergembira dengan keputusan kamu. Lalu wanita ini berkata, Ya Rasulullah, engkau menjadi saksi bahawasanya aku wakafkan ladang-ladang ini semua ke atas nama bapaku. Rasulullah senyum tuan-tuan. Rasulullah senyum. Rasulullah senyum dapat seorang anak yang mana tak kisah. Walaupun harta itu telah menjadi miliknya, dia kembalikan balik kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Ini di antaranya bekalan kita. Kamu sempat sediakan bekalan, kamu bergembira. Kalau kamu tak sempat sediakan bekalan dan kamu tinggalkan anak yang soleh, insya-Allah juga boleh bantu. Tapi kalau kita tinggalkan harta dan kita tidak meninggalkan anak yang soleh, kita akan jadi merana di dalam kubur nanti. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para jemaah, dinyatakan perjalanan yang cukup panjang di hari akhirat kelak. Agak-agak berapa panjanglah dia. Agak-agak berapa panjang. Berapa tempoh di hari akhirat Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Allah juga menceritakan dalam Al-Quran supaya kita mengetahui bahawasanya perjalanan di hari akhirat cukup panjang. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun.
Iaitu sesungguhnya sehari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun mengikut perhitungan manusia. Betapa jauhnya sehari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun di sisi manusia. Tuan-tuan, saya cuba buat congak-congak supaya kita faham. Umur saya pada tengah hari ini 41 tahun. 41 tahun saya kira-kira bersamaan dengan 1 jam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ikut fikiran manusia. Kalaulah begitu kita diazab dalam neraka selama 41 tahun di sisi Allah hanya baru 1 jam. Agak berapa lama lagi kita nak diazab? Kemudian Rasulullah pernah ceritakan ketika mana Rasulullah dengan para sahabat sedang berjalan, tiba-tiba mereka terdengar ada satu benda yang jatuh berdentum. Lalu semua mencari. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kau dengar bunyi apa?" Rasulullah mengatakan, "Aku tahu itu bunyi apa." "Kamu nak tahu?" "Ya Rasulullah, apakah bunyi tersebut?" Rasulullah beritahu, bunyi tersebut adalah bunyi batu yang jatuh di lantai neraka Allah, yang mana dibaling 70 tahun dahulu. Ada satu batu yang dibaling 70 tahun dahulu, dia jatuh ke dasar neraka, dan Rasulullah kata baru sampai, dia dibaling 70 tahun dahulu. Kalau itulah gambaran Rasulullah nyatakan betapa panjangnya di hari akhirat kelak, itulah dia satu perjalanan yang cukup panjang. Tapi kalau kita sediakan bekalan, kita akan selamat. Tapi bekalan kita tak sediakan, kita tak akan selamat. Kita hanya boleh mendengar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengatakan, selepas kehidupan pada hari ini adalah kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana wasa'atu kahatain wa yusiru bi isba'aihi fayamudduhuma." Jarak diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana 2 jari ini. Rasulullah menunjukkan 2 jari, Rasulullah diutuskan, dan kiamat adalah duduk sebelah-sebelah. Sebab apa tuan-tuan? Sebelum Rasulullah telah berlalu beberapa orang Rasul. Sebelum Rasulullah telah berlalu beberapa orang Nabi. Rasulullah adalah orang yang terakhir. Dan selepas Rasulullah lah kiamat, Rasulullah renggangkan 2 jari. Rasulullah mengatakan, kita umat yang terada sekarang ni di tengah-tengah. Selepas ni kiamat tuan-tuan. Selepas ni kiamat. Tidak ada Rasul baru, tidak ada Nabi baru, tidak ada. Lepas ni kiamat. Kita adalah di penghujungnya. Dan kita akan tempuh satu lagi perjalanan yang berapa jauh, wallahu a'lam. Jadi itulah di antara nasihat daripada Imam Ibnu Qudamah. Ingat, yang pertama, jadikan dunia ini sebagai gelang, jadikan tempat perniagaan. Solat kita, bacaan Al-Quran kamu, sedekah kamu, itulah jadi perniagaan antara kita dengan Allah. Yang kedua, jadikan gelanggang perlumbaan. Berlumba-lumbalah mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumbalah mengimarahkan rumah-rumah Allah. Berlumba-lumbalah membawa orang duduk dalam rumah-rumah Allah supaya dia mendapat hidayah. Jadikan sebagai gelanggang perlumbaan. Yang ketiga, jadikan sebagai tempat menanam. Kita duduk di atas muka bumi, kita tanam sebaik-baik mungkin. Apa yang boleh kita tanam, kita tolong sahabat-sahabat kita, keluarkan mereka daripada kesusahan. Kita tutup aib sahabat-sahabat kita, jangan kita membuka aib sahabat-sahabat kita. Kita sedekahkan, kita infakkan harta untuk membina rumah-rumah Allah. Kamu akan dibina satu istana di dalam syurga. Dan yang keempat, jadikan dunia ini sebagai tempat sediakan bekalan. Bekalan itu kita akan bawa ketika mana kita kematian, dan kita akan bawa ke alam akhirat. Kalau kita berjaya bawa, kita akan selamat. Tapi kalau kamu tak berjaya bawa, kita akan terkandas. Itulah perkongsian saya tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbi amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.